Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba', muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Muhajirin, penonton sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini di dalam kuliah subuh kita seperti biasa, kita sama-sama mulakan dengan bacaan niat ta'allum wa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wal fatihatu ilal katib kitab, pengarang kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, dan diringkaskan kepada kitab Mau'izatul Mu'min li Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Dimashq, dan diterjemahkan kepada kitab Bimbingan Mukmin daripada Al-Fadil Al-Marhum Al-Ustaz Said Ahmad Smaid. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Muslimin dan muslimat, penonton sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita pada pagi ini di dalam kuliah subuh ini. Kita alhamdulillah telah melaksanakan solat fardu subuh, dan juga sebelum itu telah melaksanakan solat qabliyah subuh. Semoga Allah memberi ganjaran sebesar ganjaran bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala sebesar dunia insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam keadaan sekarang, dalam keadaan getir, dalam keadaan ujian yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita telah dimaklumkan oleh mufti negara kita untuk kita sama-sama solat di rumah ataupun di tempat masing-masing, disebabkan masjid sekarang ini ditutup buat sementara waktu. Insya-Allah kita doakan semoga keadaan ni semakin pulih dan kita dapat kembali ke masjid. Dan pada hari ini, pada kuliah hari ini, menarik sekali insya-Allah. Saya kata menarik tak tahu di kalangan penonton pula macam mana kan. Tapi kita akan sama-sama berkongsi daripada kitab Bimbingan Mukmin tentang adab membaca Al-Quran. Kita tidak dapat beribadah di masjid, tapi kita dapat membaca Al-Quran, kita dapat beribadah di rumah kita. Dan dengan membaca Al-Quran dan kita beribadah di rumah kita, kita inginkan semoga rumah kita tidak jadi seakan kubur, iaitu sunyi dan sepi, dan tidak ada di dalamnya yang berzikir kepada Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita memperbanyakkan ibadah di rumah, semoga Allah melindungi ahli keluarga kita, kesemua yang berada di rumah,
dilindungi daripada segala ujian ini, dilindungi daripada wabak ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga semestinya hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan buat diri kita, ahli keluarga kita dan masyarakat kita dan kesemua yang ada di negara kita ini. Semoga semuanya dilindungi Allah SWT dan dijauhi daripada COVID-19. Seperti mana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu disampaikan oleh mufti negara kita, iaitu tidak sempurna iman seseorang itu yang tidak bertanggungjawab. Marilah kita bertanggungjawab dan mengukuhkan ketakwaan dan memperbanyakkan doa kepada Allah SWT, dan masa yang sama kita mematuhi segala irsyad, kata fatwa daripada MUIS dan juga daripada Kementerian Kesihatan. InsyaAllah semoga semua dipelihara oleh Allah SWT. Hadirin dan hadirat, walau tidak ada yang hadir di depan saya, tapi yang menonton, kita teruskan dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu adab membaca Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada hamba-hambanya yang pertama, iaitu dengan mengutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambanya, kepada kita, dan juga menurunkan Al-Quran melalui malaikat kepada kita. Al-Quran yang mengajar kita akan segala yang baik dan segala yang buruk, perkara-perkara yang benar dan perkara-perkara yang batil. Sebab itu dinamakan sebagai Al-Furqan. Semoga kita dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi Al-Quran ni dia bukan sahaja sebagai satu rujukan. Ada kata sebagai rujukan. Kalau rujukan bila kita mahu baru kita merujuk kepadanya. Tetapi Al-Quran ni sebagai kehidupan kita. Dengan Al-Quran ni memberikan contoh kita akan cerita-cerita yang berlaku pada para anbiya pada zaman silam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya menjadi pedoman bagi diri kita. Dan dengan Al-Quran ni, ia seakan cahaya. Dia menerangkan segala perkara yang menerangkan kepada kita, menjadi terang kepada kita titian sirat, iaitu titian yang kita ingin seberangnya dengan keadaan selamat untuk kita mencapai kepada jannah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ia membezakan antara perkara yang halal dan juga yang haram. Dan Al-Quran mengajak kita supaya tidak bermegah-megah akan diri kita. Dan juga Al-Quran sebagai penawar yang mengubati segala jenis penyakit. Dan daripada segi bermacam-macam jenis penyakit yang lahir dan juga penyakit batin. Batin itu penyakit hati. Lahir penyakit-penyakit, penyakit badan, yang kita betul-betul kita inginkan daripada Allah SWT untuk melindungi kita. Bagi siapa yang sakit, semoga Allah menyembuhkan mereka. Dengan keimanan yang utuh, dengan kepercayaan kita kepada Allah SWT, Al-Quran ni menjadi syifa kepada diri kita. Seperti mana firman Allah SWT, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kita turun kepada Al-Quran suatu syifa, penyembuh dan juga rahmah kepada orang yang beriman. Syaratnya mestilah orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya, bukan sahaja percaya pada Panadol, tapi percaya kepada Al-Quran yang bakal menyembuhkan diri kita dan ahli keluarga kita. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan Quran ini dijaga oleh Allah SWT seperti mana firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, telah menurunkan peringatan, iaitu Al-Quran, dan kami pasti memeliharanya. Alhamdulillah, sehingga sekarang InsyaAllah sampai hari kiamat Al-Quran dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dijaga? Dengan sama-sama kita berusaha untuk terus bertadabbur Al-Quran, terus mempelajari Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Jadi di antara sebab-sebab yang menentukan terpeliharanya Al-Quran di dalam hati sanubari dan di dalam mashaf-mashaf ialah mengamalkan pembacaannya.
dan mendalami maksud-maksudnya. Dengan kita membaca Al-Quran dan kita mendalami Al-Quran dan kemudian kita mengamalkan apa yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, penonton sekalian. Jadi yang pertama daripada kitab ini, daripada pendahuluan tadi, kita masuk kepada keutamaan Al-Quran dan pembacanya. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allamal Qur'an, yang mengajar Al-Quran wa 'allamah, yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarnya. Sebab itu kita mulakan tadi seperti mana biasa, kita mulakan dengan niat ta'allum wa ta'lim, belajar dan juga mengajar. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seutama-utama ibadat umatku, ibadah umatku, iaitu membaca Al-Quran. Tapi bukan bermakna bila kita dah baca Al-Quran, kita tidak melaksanakan ibadah yang lain. Tetapi ini sebaik-baik ibadah. Ini merangkumi semua ibadah kita, dan ini membaca Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, man qara'al Qur'ana thumma ra'a anna ahadan utiya afdala mimma uti faqad istasghara ma 'azzamahu Allah taala. Jadi barang siapa membaca Al-Quran kemudian ia merasakan ada lain yang dikurniakan oleh orang, ada lain yang dikurniakan lebih utama daripada apa dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya ia telah memperkecilkan sesuatu yang telah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan kita membaca Al-Quran, dan pastinya ada di antara kita yang telah tahu akan nikmat dan juga pahala ganjaran yang diberikan Allah SWT kepada yang membaca Al-Quran. Seperti mana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, falahu bihi hasanah, dan baginya kebaikan, hasanah, pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan kebaikan itu adalah 10 kali ganda. Maknanya 10 kali ganjarannya, 10 kali ganda ganjarannya. Wala aqulu alif lam mim harf. Dan aku tidak mengatakan, maknanya Rasul tidak mengatakan bahawasanya alif lam mim adalah satu huruf. Walakin al-alifu harfun, alif itu harf, satu huruf, wal lamu harf, wal mimu harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan setiap satu huruf mendapat 10 kali lipat, 10 kali ganda ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, 10 kali ganda kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana seringkas-ringkas surah yang kita dapat baca, inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar. Satu huruf kita dapat 10 kali ganda ganjarannya. Baru satu huruf. Apalagi kalau kita dapat terus membaca Al-Quran di setiap hari kita, insya-Allah, dan menjadi syifa bagi diri kita dalam keadaan sekarang ni dan di masa akan datang, insya-Allah. Jadi dalam kitab ini, Bimbingan Mukmin, ada dinyatakan tentang tertib lahiriah dan juga tertib batiniah dalam kita membaca Al-Quran. Jadi untuk hari ini saya akan kupaskan, bukan saya, kita sama-sama akan sama-sama kupaskan daripada kitab Bimbingan Mukmin ini tentang tertib lahiriah. Jadi yang pertama
yang sepatutnya kita lakukan apabila ingin membaca Al-Quran ialah dengan berwuduk. Jadi sebaik-baiknya kita mulakan dengan berwuduk. Kita membaca Al-Quran dalam keadaan kita berwuduk. Dan juga dalam keadaan kita menghadap kiblat. Jadi ini adab-adab dalam kita membaca Al-Quran. Yang pertama, berwuduk, menghadap kiblat, dan cara kita duduk, cara yang sopan bila kita membaca Al-Quran. Walaupun kita tidak berwuduk, tetapi walaupun kita tidak berwuduk, masih sah lagi bacaan Al-Quran kita, tetapi pahalanya kurang. Yang dinatakan di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, keadaan seseorang itu membaca Al-Quran, berzikir, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sungguhnya yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Serta memikirkan tentang kejadian petala langit dan bumi. Jadi boleh juga kita membaca Al-Quran, berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan apa pun. Dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita baring. Kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam membaca Al-Quran ada adabnya, sebaiknya berwuduk dan menghadap kiblat. Ini bagi yang menghafal Al-Quran. Mana dalam keadaan dia berdiri, dia hafal Al-Quran dan terus berzikir kepada Allah SWT. Lidahnya dibasahi dengan Al-Quran, lidahnya dibasahi dengan zikir kepada Allah SWT. Dan kemudian lidahnya dibasahi dengan zikir dan membaca Al-Quran, menyebut lafaz-lafaz Al-Quran dalam keadaannya duduk dan dalam keadaannya berbaring. Jadi Allah SWT telah memuji mereka yang mengingati Allah SWT dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, bermula dengan orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, kemudian dalam keadaan duduk, kemudian dalam keadaan berbaring. Jadi yang pertama itu, kita berwuduk, kita menghadap kiblat, dan kita membaca Quran dalam keadaan kita beradab. Kedua, jadi kadar membaca Al-Quran setiap hari, paling kuranglah 1 muka surat setiap hari. Ini bagi permulaan, bagi yang beginner, bagi nak mula-mula. Ataupun setengah daripada 1 muka surat. Tapi kalau kita lihat daripada kalangan sahabat, yang ada di sini dinyatakan, iaitu Sayyidina Uthman, Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, dilakukan penghataman bacaan Al-Quran setiap hari Jumaat. Masya Allah. Jadi kita ingin lihat bagaimana kita dapat melaksanakan. Tapi kebiasaannya, kalau kita sendirilah, ini kalau kalangan sahabat, mereka baca dan mereka terus faham, mereka terus tadabbur akan Al-Quran tu. Tapi bagi diri kita, kita mulakan dengan perlahan-lahan. Mungkin kita buat persediaan sekarang untuk kita menghadapi bulan Ramadan, dan kita berharap kita mempunyai satu planning di bulan Ramadan kita dapat menghatam Al-Quran, 30 juz Al-Quran. Dan ketiga, membaca Al-Quran dengan tartil ataupun memperelokkan bacaan itu dengan tajwid. Yang pertama tadi berwuduk, yang kedua kita mempunyai perancangan akan berapa kadar kita bacaan Al-Quran setiap hari. Dan ketiga, kita baca dengan tartil dan juga mengikut tajwid. Jadi dengan tartil ini, ia membantu kita untuk kita lebih memahami apa yang kita baca. Dan juga yang sebaiknya bagi kita sekarang, dan sekarang keadaan media sosial sekarang ini, dengan kita ada YouTube dan sebagainya. Kalau dulu ada MP3, sekarang YouTube orang nak lihat siapa yang membaca, misalnya Syekh Mishari yang membacanya.
kita melihat bacaannya dan kita dengar bacaannya, kita ingin lihat tartilnya, lenggoknya pada setiap bacaan itu. Bila datang kepada tentang cerita tentang azab, pasti akan ada di situ untuk sentap diri kita akan azab yang bakal berlaku pada diri kita. Jadi tartil. Dan cara membaca dengan tartil itu akan dapat menolong memahami maksud-maksudnya. Sebab itu Ummu Salamah radhiyallahu anha bila membaca Al-Quran sering mencontohi bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membacanya seolah-olah ia sedang mentafsirkan Al-Quran. Dan yang keempat, secara ringkasnya, menangis ketika membaca Al-Quran, menghayati cerita-cerita di dalam Al-Quran itu. Jadi dalam itu hendaklah ia mengira dirinya selalu mencuaikan perintah Allah SWT bila masuk pada ayat-ayat bagi orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia terus menangis. Pastinya kita semua ada dosa, tuan dan puan, penonton sekalian. Bila kita membaca ayat suci Al-Quran tu dan kita dapat mendalami setiap makna daripada ayat-ayat itu, terutama sekali bila masuk kepada menceritakan tentang azab Allah SWT bagi mereka yang zalim, bagi mereka yang tidak mematuhi perintah Allah SWT, pasti kita sendiri akan terasa, tuan dan puan, penonton sekalian. Jadi dengan itu, sebaiknya bila kita membaca Al-Quran, dalam kita menangis. Dan kelima, hendaklah ia memberikan kepada setiap Al-Quran, ayat suci Al-Quran itu akan haknya. Nah, insya-Allah kita akhiri sampai yang kelima ini dan kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi perbanyakkanlah aktiviti kita, tuan dan puan, di rumah dengan membaca Al-Quran bersama ahli keluarga. Dan seperti mana saya kata, jangan jadikan ini pun daripada sabda Rasulullah SAW, jangan jadikan rumahmu seakan kubur. Dan kita tahu akan keberkatan Al-Quran. Allah memberi sebanyak-banyak ganjarannya bagi orang yang membaca Al-Quran. Satu huruf itu diberikan 10 kali ganda Al-Quran. 10 kali ganda ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ada target di bulan Ramadan, kita dapat menghatam Al-Quran. Dan juga di rumah pastinya tuan-tuan menjadi imam di rumah ingin memperbaiki lagi bacaan Al-Quran, dengan kita mengikuti kursus secara online. Sekarang ni dah ada kursus secara online, kita mendengar daripada YouTube dan sebagainya. InsyaAllah, semoga Allah merahmati diri kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikian daripada saya, hadirin dan hadirat, penonton sekalian dari rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mendapat sebaik-baik ganjaran daripada Allah SWT. Semoga Allah melindungi daripada segala penyakit, terutama daripada COVID-19 ini. Dan semoga semuanya mendapat keberkatan daripada Allah SWT, mendapat syifa daripada Allah SWT dengan kita terus membaca Al-Quran, bertadabbur Al-Quran. Demikian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.